Ketika sedang asyik menonton televisyen, si kakak tiba-tiba terdengar adiknya menjerit dengan kuat dan berkata, "Tak boleh, tak boleh." Si kakak dapat melihat adiknya dalam keadaan berlumuran darah dan pada masa yang sama, dia melihat abangnya datang kepadanya dan menikamnya dengan pisau. Dalam keadaan sakit ditikam, si kakak kemudian bergelut dengan abangnya dan cuba merampas pisau dari tangan abangnya. Ketika pergelutan itu berlaku, si kakak ditikam pula sebanyak 2 kali oleh abangnya. Ini bermaksud si kakak ditikam sebanyak 3 kali. Apa yang terjadi sebenarnya? Kira-kira jam 8 pagi pada hari kejadian, si kakak yang bernama Tan Le Tin dikejutkan oleh seseorang yang mengetuk pintu rumah dan memanggil dengan kuat supaya pintu dibuka. Le Tin mengenali suara itu sebagai suara bapa saudaranya yang bernama Tan Tiong Bin. Abang kepada Le Tin kemudian mengarahkan Le Tin supaya tidak membuka pintu rumah. Si abang iaitu suspek memberitahu bahawa Tiong Bin datang ke rumah mereka kerana ingin mengambil wang daripadanya. Le Tin akur dengan arahan suspek dan dia tidak membuka pintu rumah. Selepas menunggu kira-kira 10 minit, Tiong Bin akhirnya beredar dari rumah mereka. Le Tin kemudian menelefon adiknya iaitu Si Mati yang pada malam sebelumnya telah tidur di rumah ibu saudara mereka. Le Tin menceritakan kepada Si Mati bahawa bapa saudara mereka ada datang pada pagi itu dan dia tidak membuka pintu rumah kerana suspek melarangnya untuk berbuat demikian kerana bapa saudara mereka datang untuk mengutip wang dari suspek. Si Mati kemudian memberitahu Le Tin yang dia akan pulang ke rumah mereka pada hari itu. Si Mati tiba di rumah antara jam 10 pagi hingga jam 12 tengah hari pada hari kejadian. Le Tin, Si Mati dan suspek kemudian berbincang mengenai hutang yang dipinjam oleh suspek dari Tiong Bin. Le Tin cuba menelefon Tiong Bin dengan tujuan untuk berbincang mengenai hutang suspek, namun dia tidak dapat bercakap dengan bapa saudaranya itu kerana talian dalam keadaan engage. Le Tin dan Si Mati meminta suspek supaya membayar balik hutang tersebut. Di tengah-tengah pertengkaran mereka, suspek menuduh Si Mati mencuri jam tangannya, namun tuduhan itu dinafikan oleh Si Mati. Le Tin meminta suspek supaya tidak membuat tuduhan liar seperti itu. Le Tin kemudian mencari jam tangan itu di rumah mereka tetapi tidak menemuinya. Suspek dan Si Mati berasa jengkel antara satu sama lain, tetapi pertengkaran antara mereka berdua tidak diteruskan. Si Mati kemudian bertanya kepada Le Tin sama ada dia ingin keluar makan bersama-sama. Le Tin menyuruh Si Mati pergi dahulu dan berkata bahawa dia akan menyusul kemudian kerana dia perlu mencuci muka. Selepas mencuci muka, Le Tin turun ke gerai penjaja tetapi tidak menemui Si Mati. Dia kemudian membeli sebungkus nasi babi panggang dan sebungkus bihun goreng dan kembali ke rumah. Ketika memasuki rumah flatnya, Le Tin mendapati Si Mati sedang berbaring di ruang tamu dan menonton videotip manakala suspek pula sedang berbaring di atas katil di dalam bilik tidur. Le Tin kemudian meletakkan bungkusan beras yang dibelinya untuk suspek di papan longkang bersebelahan dengan besin dan menuang bihun ke dalam mangkuk dan berkongsi dengan Si Mati. Selepas mereka makan, Le Tin dan Si Mati menonton videotip bersama-sama sambil berbaring. Semasa menonton videotip, Le Tin mendapat satu idea. Le Tin mencadangkan kepada suspek supaya dia tinggal bersama rakannya yang bernama Sen Chiao Kuang selama beberapa hari. Suspek bersetuju dengan cadangan adik perempuannya itu. Le Tin kemudian menelefon Chiao Wang dan dia bersetuju supaya suspek tinggal bersamanya untuk beberapa hari. Menurut Chiao Wang yang dipanggil sebagai saksi, panggilan telefon itu dibuat adalah pada kira-kira jam 2.15 petang pada hari kejadian. Selepas panggilan telefon itu, Le Tin terus berbaring di atas lantai dan menonton videotip bersama dengan Si Mati. Semasa menonton videotip, Le Tin tiba-tiba terdengar Si Mati menjerit dengan kuat dalam bahasa Hokkien dengan berkata, "Tak boleh, tak boleh." Dia menoleh dan mendapati Si Mati dalam keadaan berdarah dan pada masa yang sama, Le Tin ditikam oleh suspek dengan pisau. Le Tin kemudian bergelut dengan suspek dan cuba untuk merampas pisau dari suspek.
Ketika dalam pergelutan itu, Latin ditikam pula sebanyak 2 kali. Ketiga-tiga tikaman itu berada di perut Latin. Suspek tidak berkata apa-apa. Latin merayu kepada suspek supaya tidak menikamnya lagi dan si mati kemudian memberitahu kepada suspek bahawa dia tidak mencuri jam tangan tersebut. Suspek kemudian membuka pintu rumah dan menyuruh Latin dan si mati keluar dari rumah. Si mati keluar dahulu dan diikuti Latin. Selepas keluar dari flat tersebut, Latin meminta bantuan dari jirannya yang tinggal di flat di seberang koridor. Dia meminta jirannya itu untuk menelefon ibu saudaranya dan juga untuk mendapatkan ambulans. Latin kemudian berlari di sepanjang koridor ke tangga berhampiran lift A dan lift B dan pergi ke tingkat bawah iaitu tingkat 9. Di tingkat 9, Latin bertemu semula dengan suspek yang kemudian bertanya kepadanya di mana si mati. Latin menjawab yang dia tidak tahu di mana si mati berada. Suspek kemudian menaiki tangga dan turun, manakala Latin menaiki tangga lain dan menuju ke tingkat 10. Di tingkat 10, Latin berjalan di sepanjang koridor menuju ke lift di hujung iaitu lift C. Di sana dia mendapati si mati hanya terbaring di atas lantai. Apabila Latin bercakap dengan adiknya itu, si mati tidak menjawab. Latin kemudian berasa pening dan tidak sedarkan diri. Latin kemudiannya duduk di atas lantai sambil bersandar pada pintu lift yang kemudiannya pintu lift itu terbuka dan dia terjatuh ke belakang dengan separuh badannya berada di dalam lift. Seorang jiran yang pada ketika itu datang ke lift tersebut membawa Latin keluar dari lift dan meletakkannya dalam keadaan duduk sambil bersandar di dinding. Kira-kira jam 2.57 petang, pihak polis tiba di tempat kejadian. Setibanya di flat tersebut, pihak polis naik ke tingkat 10 dan menemui beberapa kesan darah di hadapan unit rumah flat bernombor 10-99. Polis mengetuk pintu unit rumah tersebut tetapi tiada jawapan. Mereka kemudian melihat keadaan sekeliling dan mendapati si mati dan Latin sedang terbaring di hadapan lift C. Pihak polis menghampiri mereka berdua dan cuba bercakap dengan mereka tetapi kedua-duanya tidak menjawab. Pihak polis kemudian mengikuti jejak tumpukan darah di sepanjang koridor yang menuju ke arah lift A dan lift B. Mereka kemudian turun ke tingkat 3 dan mendapati suspek terbaring di atas lantai dan ada kesan muntah berhampiran dengan tangga. Waktu pada ketika itu menunjukkan kira-kira jam 3.10 petang. Terdapat kesan darah di kaki kiri suspek. Suspek tidak dapat bercakap dan tidak dapat mengimbangi dirinya serta berjalan dengan tidak stabil. Suspek kemudian dibawa turun ke tingkat bawah. Kira-kira jam 3.14 petang, ambulans tiba dan pegawai perubatan naik ke tingkat 10 dan memeriksa si mati. Pegawai perubatan mengesahkan bahawa si mati sudah pun meninggal dunia. Pegawai perubatan kemudian pergi ke Latin dan membawanya turun ke tingkat bawah. Di tingkat bawah, pegawai perubatan melihat suspek mengalami kecederaan di kaki. Suspek dan Latin kemudian dibawa ke hospital untuk diberikan rawatan. Kira-kira jam 5.45 petang setelah dimaklumkan oleh polis, pakar patologi forensik datang ke flat tersebut dan semasa memeriksa si mati di tingkat 10 di hadapan lift C, pakar patologi mengesahkan bahawa si mati telah meninggal dunia dalam tempoh 6 jam selepas pemeriksaannya. Suspek kemudian diheret ke mahkamah untuk dibicarakan. Suspek yang bernama Tan Ho Tek dituduh membunuh adik kandungnya yang bernama Tan Kah Kuan di blok 118 Bukit Merah View 10-99 Singapura pada 18 Februari 1984 kira-kira jam 2.50 petang. Tan Ho Tek didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika disabit kesalahan. Sebelum kejadian, Tan Ho Tek tinggal di flat berkenaan bersama adik perempuannya iaitu Tan Latin dan adik lelakinya iaitu Tan Kah Kuan. Daripada mereka bertiga, Kah Kuan merupakan anak bongsu. Tinggal bersama mereka juga adalah rakan suspek iaitu Michael Liu. Sebelum kejadian, Ho Tek bekerja sebagai buruh secara separuh masa, tetapi pada tarikh kejadian, Ho Tek sedang menganggur. Kah Kuan pula bekerja sebagai pembantu kedai kopi.
Ibu mereka telah lama meninggalkan mereka ketika mereka masih kecil dan bapa mereka meninggal dunia pada tahun 1983. Laporan dari Bedah Siasat mengesahkan bahawa ada satu luka tikaman maut yang berlaku pada dinding anterior abdomen di atas epigastrium si mati. Di garis tengah dan luka itu pada pendapat pakar patologi disebabkan oleh alat tajam seperti pisau. Kedalaman luka tikaman itu adalah kira-kira 10 cm. Arah luka tikaman itu adalah dari hadapan ke belakang, ke atas dan sisi ke kanan. Pakar patologi tidak menemui sebarang tanda kecederaan luaran ataupun kesan pembedahan. Punca kematian si mati adalah pendarahan akibat tikaman pada paru-paru kanan dan hati. Pada pendapat pakar patologi, luka yang ditimbulkan sudah memadai dalam keadaan biasa untuk menyebabkan kematian. Luka itu konsisten dengan si mati ditikam semasa dia dalam keadaan terlentang menghadap ke atas. Latin yang dibawa ke Hospital Besar Singapura disahkan mengalami 3 tikaman di perutnya dan ia adalah luka tikaman 3.5 cm di dinding atas perut kiri, luka tikaman 2.5 cm di dinding perut tengah kiri dan 2 cm luka tikaman di bawah umbilicus. Ketiga-tiga luka tikaman itu telah menembusi dinding perut Latin dan memasuki rongga perutnya. Organ hati Latin juga ada kesan calar kira-kira 3 cm. Pembedahan kecemasan dilakukan dan kecederaan pada perut dan hati Latin telah dirawat. Latin telah pulih dengan baik semasa tempoh selepas pembedahan dan telah keluar dari hospital pada 26 Februari 1984. Laporan dari analisis mendapati darah tertuduh mengandungi 232 mg etanol pada setiap 100 ml darahnya. Tertuduh telah membawa pihak polis ke tempat kejadian iaitu di bilik tidurnya dan menunjukkan botol kosong minuman keras jenama Hennessy. Tertuduh memberitahu dia telah minum brandy Hennessy sebelum kejadian tikaman itu berlaku. Selepas itu, tertuduh dibawa ke balai polis semula dan direkodkan kenyataannya. Tan Kah Kuan adalah adik saya. Saya tidak tahu sama ada saya telah membunuh si mati atau tidak pada hari berkenaan seperti yang dinyatakan dalam pertuduhan. Kerana saya mabuk pada hari itu, saya tidak ingat apa-apa. Saya tidak percaya bahawa saya akan melakukan perkara sedemikian. Dia adik saya, bagaimana saya boleh membunuhnya? Kami tinggal bersama dan saya tidak berdendam dengan dia. Sebelum pembunuhan itu, saya telah menghabiskan sebotol besar Hennessy di rumah, iaitu tempat pembunuhan itu berlaku. Saya benar-benar tidak dapat mengingati apa yang berlaku pada hari itu. Itu sahaja yang saya ingin katakan. Pihak pendakwaan mengemukakan bukti dengan menunjukkan bahawa tertuduh pernah dimasukkan ke Hospital Woodbridge pada 9 April 1980. Tertuduh dimasukkan ke hospital itu kerana cubaan membunuh diri dengan memotong kedua-dua pergelangan tangannya. Pakar psikiatri yang memeriksa tertuduh tidak menemui bukti bahawa tertuduh ada penyakit mental ataupun gangguan mental. Tertuduh berada di Hospital Woodbridge sehingga 25 April 1980 apabila dia dibenarkan keluar. Hakim mahkamah kemudian memerintahkan tertuduh membela diri. Dalam pembelaannya, tertuduh menafikan bahawa dia menuduh si mati mencuri jam tangannya. Tertuduh hanya bertanya kepada si mati sama ada si mati ada melihat jam tangannya ataupun tidak. Tertuduh tidak pasti waktu menunjukkan jam berapa pada ketika itu. Tertuduh pergi ke bilik tidurnya dan baring di atas katilnya. Tertuduh kecewa dan bimbang kerana dia tidak mempunyai wang untuk membayar hutang bapa saudaranya. Tertuduh juga memikirkan masa lalu dan orang-orang yang mungkin mentertawakannya dan mengatakan bahawa dia gila kerana dia pernah tinggal di Hospital Woodbridge. Tertuduh kemudian mengambil gelas dari dapur dan sebotol minuman keras jenama Hennessy. Botol Hennessy itu adalah kepunyaan Latin. Pada masa itu dia tidak ingat sama ada si mati dan Latin ada ataupun tidak. Tertuduh menuangkan minuman keras itu ke dalam gelas penuh dan meminumnya. Selepas itu, dia kembali ke katil tetapi dia tidak pasti berapa lama dia berbaring. Tertuduh bangun semula dan terus meminum minuman keras itu sehingga menghabiskan keseluruhan isi botol tersebut.
Selepas menghabiskan Hensi, tertuduh pergi ke dapur untuk minum air kosong kerana dia sangat dahaga. Tertuduh berkata, kira-kira ketika itu, Lettin mencadangkan supaya dia tinggal bersama rakan selama beberapa hari, memandangkan dia tidak mempunyai wang untuk membayar bapa saudaranya dan dia boleh pulang selepas dia mempunyai wang. Tertuduh mengangguk untuk cadangan itu, tetapi dia tidak pasti sama ada Lettin membuat panggilan telefon kepada rakannya. Dia langsung tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh adiknya itu. Selepas minum air di dapur, tertuduh terfikir untuk membunuh diri dan dia kemudian mengambil pisau dari laci di dapur dan masuk ke bilik tidurnya. Tertuduh pada masa itu tidak perasan yang Lettin dan Simati sedang menonton videotip. Apabila tertuduh berada di dalam bilik tidur dengan pisau, dia duduk di meja solat dan melihat cermin. Kemudian, dia merasakan bahawa ramai orang berada di sekelilingnya. Mereka mendera tertuduh dan mengaibkannya yang menyebabkan dia lupa untuk membunuh diri. Tertuduh tidak dapat menyatakan siapa orang yang berada di sekelilingnya itu. Tertuduh pada masa itu tidak merasakan bahawa dia mempunyai pisau di tangannya. Orang ramai yang mengelilinginya berkeras dan enggan pergi. Tertuduh kemudian mengejar mereka, tetapi dia tidak pasti di mana dia mengejar mereka. Tertuduh kemudian merasakan bahawa dia tersadung dan terjatuh. Dia tidak pasti di mana dia terjatuh dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Tertuduh mendengar tangisan selepas itu yang kelihatan seperti adiknya, tetapi dia tidak tahu mengapa adiknya menangis. Tertuduh tidak pasti sama ada dia membuka pintu dan dia juga tidak pasti sama ada kedua adiknya meninggalkan flat itu. Tertuduh kemudian pergi ke dapur untuk membasuh kepalanya kerana dia mengalami sakit kepala yang teruk dan kepalanya rasa panas. Tertuduh pergi ke sinki dan meletakkan kepalanya di bawah paip air dan membiarkan air mengalir ke kepalanya. Selepas mencuci kepalanya, dia mencari sepasang cermin mata di dalam bilik tidur, tetapi tidak pasti sama ada dia mencarinya di ruang duduk. Selepas itu, tertuduh keluar untuk mengetahui sama ada dia telah menyebabkan kecederaan kepada kedua adiknya ataupun tidak. Tertuduh kemudian terdengar tangisan. Apabila keluar dari rumah, tertuduh tidak pasti sama ada dia menoleh ke kiri atau ke kanan, tetapi dia berjalan dan menuruni tangga dan melihat Lettin, lalu dia bertanya di mana Simati. Tertuduh tidak dapat mendengar apa yang Lettin katakan kepadanya. Tertuduh kemudian terus berjalan menuruni tangga, tetapi dia tidak tahu sama ada dia terjatuh dan tidak sedarkan diri. Tertuduh baru sedar apabila berada di hospital penjara Changi. Apabila pegawai polis membawa magistrat dan memaklumkan kepada tertuduh bahawa dia telah melakukan kesalahan membunuh, barulah dia menyedari bahawa dia telah membunuh adiknya. Tertuduh kemudian memberikan bukti latar belakang keluarganya. Tertuduh mempunyai zaman kanak-kanak yang sangat tidak bahagia. Ketika dia masih sangat muda, iaitu pada usia kira-kira 13 tahun, ibunya meninggalkan keluarga dan bapanya kemudian mempunyai seorang wanita yang tinggal bersamanya. Wanita itu bertindak sebagai ibu tiri kepada mereka tiga beradik. Tertuduh dilayan dengan teruk oleh ibu tiri. Kenyataan ini disokong oleh Lettin sendiri. Dalam keterangannya, Lettin berkata bahawa di antara mereka tiga beradik, dia dilayan lebih kejam oleh ibu tirinya. Seorang lagi bapa saudara mereka yang bernama Tan Kok Meng turut memberi keterangan dan mengesahkan bahawa tertuduh Simati dan Lettin dilayan dengan teruk oleh ibu tiri. Kok Meng juga berkata bahawa bapa tertuduh seorang yang tidak bertanggungjawab. Ini kerana pada usia awal, bapa tertuduh memaksa tertuduh bekerja dan dia mengambil sebahagian besar daripada pendapatan tertuduh. Ketiga-tiga beradik itu dilayan dengan sangat teruk oleh ibu tiri. Mereka tidak mempunyai makanan yang dimasak oleh ibu tiri dan pakaian mereka tidak dicuci. Malah, ada satu ketika tertuduh datang ke rumah neneknya dengan membawa banyak pakaian basah yang dibungkus. Kok Meng berkata bahawa dia tahu mereka tiga beradik dipukul oleh ibu tiri. Kok Meng juga memberi keterangan bahawa hubungan tertuduh Simati dan Lettin adalah baik. Kok Meng berkata, ketika tertuduh berada di penjara selepas disabitkan kesalahan merogol, Simati dan Lettin selalu bawakan makanan kepada tertuduh. Kok Meng juga berkata, apabila tertuduh didakwa kerana merogol, dia mengumpul wang bagi mendapatkan peguam untuk membela tertuduh, tetapi tidak pernah meminta bayaran balik wang tersebut.
kecuali pada satu ketika pada majlis makan malam perjumpaan keluarga, bapa saudara kedua iaitu Tan Tiong Bin memberitahu tertuduh bahawa dia harus membayar balik wang kepada bapa saudaranya itu jika boleh. Peguam bela kemudian memanggil seorang pakar sekretari perunding swasta yang dahulunya pakar sekretari di Hospital Woodbridge iaitu Dr. Nagulendran. Dalam laporannya bertarikh 9 Februari 1987 mengatakan bahawa ketika tertuduh menikam kedua-dua adiknya, tertuduh mengalami kecelaruan akibat mabuk alkohol yang teruk dan akibatnya dia tidak dapat mengetahui sifat perbuatannya atau perbuatannya itu salah dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Keterangan dari Dr. Nagulendran ini disangkal oleh Dr. Chew Sek Ki iaitu pakar sekretari yang bertanggungjawab ke atas Hospital Woodbridge. Menurut Dr. Chew, tertuduh dapat mengimbas kembali semua kejadian pada hari itu. Dalam kes ini, tertuduh mampu mengingati semua butiran yang disebutkan, malah dia dapat mengingati perkara seperti menelefon ambulans. Ini bermaksud tertuduh tidak mengalami gangguan ingatan atau kecacatan. Tertuduh berada dalam keadaan sedar dan mempunyai orientasi penuh terhadap persekitarannya tanpa amnesia iaitu hilang ingatan sementara sebelum atau selepas tikaman itu. Memandangkan perkara yang dia ingat, kelakuan tertuduh tidak konsisten dengan seseorang yang mengalami kecelaruan. Oleh itu, Dr. Chew membuat kesimpulan bahawa ketika menikam kedua-dua adiknya, tertuduh tidak menghidap kecelaruan dan berada dalam keadaan waras. Dr. Chew juga berpendapat bahawa tertuduh tidak mengalami sebarang keabnormalan minda yang menjejaskan tanggungjawab mental terhadap perbuatan yang menyebabkan kematian si mati. Setelah mempertimbangkan kesemua keterangan, mahkamah berpuas hati atas imbangan keberangkalian bahawa pada masa kejadian, iaitu apabila tertuduh menikam kedua-dua adiknya, tertuduh mengalami kecelaruan akibat mabuk alkohol dan kerana mabuk itulah tertuduh menjadi tidak siuman dan dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Oleh sebab fikiran tidak waras pada masa itu, tertuduh tidak dapat mengetahui sifat perbuatan itu atau bahawa apa yang dilakukannya adalah salah atau bertentangan dengan undang-undang. Mahkamah kemudian memerintahkan supaya tertuduh iaitu Tan Ho Tek disimpan dalam jagaan selamat sementara menunggu perintah menteri di bawah Seksyen 314 Kanun Tata Cara Jenayah. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Tan Ho Tek 1987 1 SLR 226 Mahkamah Tinggi Singapura. Nombor kes jenayah 19 tahun 1985.